Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Pada hari ini, saya Alia Adila binti Nur Rashid akan membincangkan dua topik, iaitu yang pertama adalah isu halangan dalam melaksanakan perubahan dan yang kedua adalah peranan pemimpin melaksanakan dan merancang perubahan. Jadi, apa tunggu lagi? Kita lihat slide yang seterusnya. Selamat menonton! Secara rumusannya, perubahan merupakan proses mengubah keadaan atau situasi supaya menjadi lebih baik sama ada dari segi keberkesanan dalam proses kerja, memposisikan organisasi supaya mendahului pesaing dan pembaikan berterusan terhadap produk yang dikeluarkan. Isu dan halangan dalam melaksanakan perubahan yang pertama adalah daripada individu itu sendiri. Faktor kemanusiaan yang pertama adalah kebimbangan terjejasnya ganjaran. Akibat kebimbangan ini, mereka menentang sekeras-kerasnya perubahan. Kedua, kabur dengan kebaikan yang bakal diperolehi. Masalah komunikasi mungkin menyebabkan mereka kabur tentang tujuan kenapa adanya perubahan. Yang ketiga, bimbang kejayaan lalu dilupakan. Yang keempat adalah tabiat merujuk kepada gelagat individu itu sendiri. Kelima, dipagari oleh zon keselesaan iaitu berasa selesa, selamat dan berpuas hati dengan tugas semasa yang mereka lakukan. Oleh itu, mereka tidak mahu sebarang pembaharuan dan perubahan. Yang keenam, kebimbangan menjejaskan hubungan sosial. Ia biasanya berlaku dalam kalangan subordinat yang telah lama bekerja. Akhir sekali, tidak ada keyakinan diri. Isu halangan yang kedua adalah daripada pasukan kerja. Ia disebabkan oleh norma pasukan, keakraban dan pemikiran. Perubahan akan mengubah struktur tanggungjawab dan perhubungan, maka secara tidak langsung di antara pasukan, norma dan tanggapan ahli yang memerlukan penerimaan norma baru untuk situasi yang baru. Ahli pasukan lebih gemar mengekalkan status quo dan mempertahankan kepentingan pasukan daripada ancaman perubahan yang boleh menggugat kedudukan mereka.
keyakinan subordinat terhadap perubahan. Pemimpin perlu memiliki keyakinan yang tinggi terhadap kelebihan perubahan yang akan dilakukan. Subordinat akan menghormati, menyanjungi dan memuji pemimpin di atas komitmen, dedikasi dan kejujuran mereka dalam melaksanakan perubahan. Pemimpin hendaklah bersikap walk the talk, membelakangkan kepentingan diri sendiri dan lebih bersedia untuk turut sama bermain di padang, bukan hanya bersorak di luar gelanggang. Bagi menjayakan agenda ini, pemimpin mestilah mempunyai satu keinginan yang mendalam dengan memiliki kemahiran dan berkeupayaan untuk membuat analisis, cekap membuat penganilan, mempunyai kapasiti yang kuat untuk berfikir secara sistematik dan berkeupayaan untuk melihat permasalahan dari dimensi yang pelbagai. Mereka juga perlu memiliki kemahiran antara perorangan yang kuat, iaitu berkemampuan untuk mewujudkan hubungan kerjasama dengan pengikut, empati dan sensitif terhadap kebajikan subordinat yang menerima kesan langsung atau tidak langsung terhadap perubahan yang diperkenalkan. Walaupun pemimpin mempunyai kuasa untuk menjana perubahan, tetapi kejayaan mereka melakukan dan mengekalkan perubahan lebih bergantung kepada pemujukan, bukan paksaan. Ini adalah kerana mengurus perubahan turut melibatkan pengurusan perasaan mereka yang terlibat dengan perubahan yang akan dilaksanakan. Menurut Dark 1993 pernah menjelaskan keadaan ini sebagaimana berikut. Change is fundamentally about feeling. Companies that want their workers to contribute with their heads and hearts have to accept the emotions are essential to the new management style. The new management paradigm says that managing people is managing feeling. Dalam satu kenyataan yang lain, Tichy dan Sherman 1993 turut menjelaskan betapa penting pemimpin mengurus perasaan dalam memimpin organisasi. Pemimpin juga perlu membangunkan hala tuju dengan membangunkan visi dan misi yang ingin dicapai hasil daripada perubahan. Di samping itu, pemimpin perlu bersedia untuk menterjemahkan visi dan misi berkenaan dengan membangkitkan komitmen dan kesediaan untuk turut terlibat secara aktif. Mereka hendaklah bertindak cermat sebelum mencari penyelesaian ke atas sesuatu masalah yang timbul bagi mengelak penyelesaian terhadap simptom, bukan punca kepada permasalahan. Dalam menentukan strategi terhadap pencapaian visi dan misi, pemimpin perlu menyediakan iklim yang memberangsangkan ke arah penghayatan terhadap visi dan misi. Setiap strategi yang telah dipersetujui mestilah berorientasikan kepada tindakan serta tepat dalam membuat keputusan kerana subordinat mahu melihat kejayaan di sebaliknya. Tanpa tindakan dan keputusan yang tepat, kewibawaan pemimpin akan diragui. Oleh itu, perlulah ditekankan di sini bahawa usaha dalam merealisasikan visi dan misi adalah penting bagi setiap pemimpin dan subordinat. Pemimpin perlu sedar, visi dan misi tanpa tindakan hanya merupakan satu mimpi, manakala tindakan membelakangkan visi dan misi adalah satu igawan yang mana kedua-dua tidak berpijak atau bertunjangkan realiti. Samping itu,
Pemimpin perlu membentuk strategi perubahan berasaskan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif. Dari segi kuantitatif, pemimpin perlu bertindak sebagai perancang, penyelaras dan pendorong dan pelaksana. Mereka berperanan untuk menetapkan piawai dan parameter dengan menetapkan aras perbandingan, iaitu benchmark terhadap apa yang ingin dicapai. Manakala dari segi kuantitatif, pemimpin yang cekap dan berkesan akan bersikap lebih terbuka, fleksibel dan organik. Mereka bersedia menggunakan idea-idea dan sumber secara imajinatif, kreatif dan inovatif. Baiklah, pemimpin yang cekap akan menyuburkan sikap saling mempercayai antara ahli dalam pasukan, antara ahli dengan pemimpin dan sesama pemimpin itu sendiri. Dengan itu, kebarangkalian akan berlakunya konflik, kekecewaan dan rasa tersisih mampu dibenamkan jika pemimpin bersedia untuk memberitahu sebab-sebab sebenar kenapa organisasi perlu melakukan perubahan. Mereka hendaklah menerima maklumat yang tepat dan bersikap terbuka untuk menerima maklum balas. Kehebatan pemimpin akan lebih tersela jika mereka mampu mengilhamkan perubahan, mengkomunikasikannya dengan berkesan, kesediaan untuk berkongsi, berjaya berhadapan dengan cabaran dan bersikap terbuka dalam menilai kejayaan dan kegagalan.